Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqlibu anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, rabbi zidna ilma, walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah yang berusaha pengurusi masjid Qaryah Kampung Paya, berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, para waliullah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kebaikan, mencari perjalanan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan dalam segenap segi, memberikan kita ini dalam kehidupan yang benar, dan memberikan tubuh badan kita, roh kita ini sentiasa dalam beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Aziz, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zuhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Surah Yunus ayat ke-24. Sesungguhnya perumpamaan kerosakan dunia ini bagaikan air yang kami turunkan dari langit, maka meresap ke dalam tanah dan menumbuhkan makanan orang-orang dan binatang, sehingga bila bumi itu telah berhias dengan segala hasilnya dan indah, dan pemiliknya telah menyangka ia dapat berkuasa atasnya, tiba-tiba datang siksa Allah di waktu malam atau siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur, seakan-akan tidak ada apa-apa dari dulunya. Demikianlah contoh dunia ini, kami jelaskan bagi orang-orang yang suka berfikir dan memperhatikan. Allah menyuruh kita untuk menjadi manusia yang tiasa berfikir. Satu waktu kita berfikir, lebih hebat ganjaran yang Allah berikan yang orang solatnya 1000 rakaat. Berfikir atas kebesaran Allah. Di sini Allah suruh kita berfikir bagaimana Allah contohkan kepada kita dunia ini adalah benda yang akan binasa. Kita ada tanah yang subur, kita ada satu ladang yang tanahnya itu kalau tanam apa saja akan tumbuh. Maka Allah berikan hujan daripada langit. Was-samaa'i zatir raj'. Allah turunkan hujan daripada langit. Hujan yang diturunkan oleh Allah daripada langit ini pelbagai cara dan pelbagai hentakan. Allah turunkan hujan ini di setiap bumi itu berbeza-beza isi padu dan hentakan, kelajuan. Makin berbeza, makin laju, makin ringan, maka dia akan membuatkan satu-satu tempat itu ada sesuai dengan tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan di negeri kita ini, Negeri Sembilan, tak sama. Walaupun banyak yang sama, tapi ada spesialis. Kalau kita tanam harum manis kat sini macam Perlis, tak jadi. Jadi tumbuh lagu tu sajalah, tapi tak jadi macam di sana.
Pokok kurma tak boleh nak sama, walaupun ada tapi tak boleh sama macam Madinah, macam di Mekah. Hentakkan hujan yang turun, dan berapa kerap hujan turun. Dan kita ini tanah tadahan hujan, banyak hujan turun. Nak pula musim sekarang ini musim hujan. Maka Allah turunkan hujan ini memberi manfaat pada kita dengan hentakan yang diberikan pada tanah. Maka kalau kita ni gebur tanah, ambil cangkul, kita cangkul, jadi kita geburkan tanah supaya mudah. Begitulah konsep yang Allah berikan pada kita. Hentak hujan, kita tanam benih, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang segar-segar. Kita tanam pokok cili tumbuh elok. Kita tanam pokok apa lagi, mangga tumbuh, pokok jambu tumbuh. Ada ladang rambutan, ada ladang buah naga elok. Dan kita seronok, gembira, boleh ambil hasil, kita jual, dapat pula. Bahkan ada orang jadi jutawan yang hebat dengan tumbuh-tumbuhan. Ada manusia dia berasa hebat. Kenapa? Dia berjaya menjadi seorang petani yang hebat. Dia berjaya menjadi petani yang boleh memberi makan kepada ahli keluarganya. Dia boleh beli kereta, dia beli rumah, sehingga takut-takut lupa kepada Allah. Dan bila sampai satu masa, tanah yang subur tadi itu, tanah yang berikan rezeki ataupun memberikan hasil keuntungan, Allah jadikan satu musibah, banjir ataupun kemarau ataupun serangan haiwan-haiwan seperti belalang, hingga merosakkan tumbuh-tumbuhan, hingga hancurkan tumbuh-tumbuhan tadi itu. Maka ketika itu kita hanya mampu apa? Bersedih. Kita hanya mampu, tak boleh nak cakap apa, hanya duduk termenung. Tak sama dah macam sebelum-sebelum ini. Kalau orang ada kolam bola ikan, Allahu Akbar. Ada seorang pakcik 30 tahun di Temiang, kerja dia breeding ikan, jual anak ikan. 30 tahun. Memang dia kaya, boleh cash. Kalau Alphard tu cash dia beli. Kita X5 belum tentu pergi cash. Tapi bila mana Allah datangkan banjir sekali, habis semua. Waktu itu kita dah tak ada apa dah, kosong. Ada kemewahan yang kita ada tadi itu seronok lagi? Tak ada dah. Tak ada dah keistimewaan, tak ada. Begitulah kita hidup di atas muka bumi. Kalau kita berasa kekayaan, kita berasa dengan harta benda, kita berasa dengan apa yang kita miliki itu membuat kita gembira, dia akan musnah bila mana Allah sampaikan satu hari yang dinamakan tiupan sangkakala. Ketika itu kita tak boleh nak buat apa dah, rosak. Jadi kita kena fikir, kalau kamu nak hidup atas muka bumi ini hanya semata-mata bukan kerana aku, ataupun kamu buat itu semata-mata untuk menunjukkan kepada manusia ataupun makhluk lainnya, atau kerana kemuliaan dan pangkat di sisi manusia, di sisi makhluk, maka ingatlah, ni yang Allah kata apa tadi itu, kazalika tufassilu ayat liqaumin yatafakkarun. Kita kena fikir, mereka ini, benda ini, perkara ini, masa ini, apa sahaja harta benda akan musnah, hancur, dan kita tidak ada apa-apa lagi ketika itu melainkan hanya Jalla wa Ala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita boleh ada yang tongkat langit, yang tongkat dagu, yang tongkat mahal, tongkat murah, macam-macam macam ni. Tapi di mana kedudukan kita bila kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang daripada bumi Syam. Syam sekarang ini terbagi kepada 4. Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Itu 4. Jadi Syam ni luas. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang luas tanah mereka. Syam memang luas, tanah subur, ada empangan yang besar, kerajaan yang hebat. Ini Syam. Luas mana tanah mereka ini? Nabi tanya kepada seseorang daripada bumi Syam. Dan berbagai kenikmatan yang mereka rasakan, macam-macam di atas bumi Syam ni mereka buat. Sebab tu orang berdagang ke bumi Syam dan juga ke bumi Syria, apa Syam dan Madinah tadi itu. Ditanya, bagai nikmat apa? Lalu ditanya oleh Nabi SAW, lalu kamu membuat apakah? Tanah yang luas, nikmat yang banyak ni kamu buat apa? Jawabnya, kami membuat berbagai macam makanan untuk kami makan.
produk macam-macam lah macam kita hari ni lah kan. Ditanya kemudian apa lagi? Jawab lelaki Syam tadi, sebagaimana yang telah engkau ketahui ya Rasulullah, yakni kencing dan kotoran. Kami ada tumbuh-tumbuhan, kami ada ternak-ternakan, kami ada kilang apa semua. Jadi kami buat makanan untuk kami makan, penduduk-penduduk. Lepas habis tu buat makan, kamu buat apa lagi? Tak ada apa lagi dah Rasulullah. Pergi masuk jamban, buang air besar, buang air kecil. Dia cakap macam tu dengan Nabi SAW. Mana tak ada apa? Nak suruh kita fikir. Kenapa? Tujuannya satu, ittaqullah, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat-nikmat yang ada atas muka bumi ini semata-mata hanya untuk pandangan kesedapan mata, tapi bukan pada pandangan kesedapan hati nuraniyah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan muka bumi kita seronok tengok. Kita seronok dengan apa yang kita lakukan. Kita seronok kita buat apa saja. Tapi hakikatnya adalah milik Allah. Sebab tu kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya dalam apa jua keadaan pun dia sentiasa ingat pada Allah. Sakitnya adalah Allah, sihatnya adalah Allah, laparnya adalah Allah, kenyangnya adalah Allah, susahnya adalah Allah, senangnya adalah Allah. Lapangnya adalah Allah, sempitnya adalah Allah. Semuanya milik Allah. Yang ini mencapai hakikat dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluas mana yang kita ada atas muka bumi ini, tanah ini benda yang paling orang cerita dah. Portugal, Belanda, Inggeris mai masuk ke tanah kita ni, dia nak tanah. Dia nak rampah dengan kekayaan. Tapi apa yang boleh ada? Orang nak cari tanah, adik-beradik bergaduh sebab tanah. Jadi dalam Quran pun sebut tentang tanah, Nabi pun ditanya tentang tanah. Sebab ini orang duk rebut-rebut. Tapi apa yang boleh buat dengan tanah? Akhirnya kita masuk dalam tanah juga. Siapa pun tak berebut kat sana. Elok duduk. Ada orang pergi berebut. Ni aku punya ni, jangan duk ambil, hampir tanam belah sana. Ada macam tu? Ada tak? Kok ada lah kata ni tanah imam dengan curi ni, tanam belah sana. Ada macam tu? Tak ada orang duk berebut tanah kubur. Tak ada langsung. Takut je dengan kubur. Dia takut dengan kubur, dia tak masuk lagi. Tapi adakah dia takut kubur tu sebab apa yang ada yang dikatakan barzah tadi, ataupun sebab benda lain dia takut? Benda apa yang dia takut? Ini kita tidak tahu. Atas iman masing-masing. Maka sabda Nabi SAW, fazalika masalud dunia. Kamu ada tanah, kamu cucuk tanam, kamu makan, buat hasil semua itu, dapat kekayaan. Lepas tu kamu buat apa? Kata orang Syam tadi, kami masuk tandas, kami buang air besar, kami buang air kecil. Nabi kata apa? Haza fazalika, inilah perumpamaan dunia. Kamu duduk dalam muka dunia ni, kamu carilah hasil macam mana sekalipun, tapi akhirnya dalam kubur juga tak ada apa manfaat. Rosak, tak ada apa. Kita makan mewah macam mana, hak ni makan sedap, hak sakit pun dia makan sikit, hak sihat makan enak, makan banyak, lah kali dua-dua pergi masuk jamban. Itulah dunia. Tak ada apa ni, kata Nabi SAW. Allah suruh kita fikir dalam jua apa keadaan. Kehebatan kita ini sekadar itu saja. Dia ada hudud dia ada border dia. Hak dia dekat tu je. Jadi kita atas muka bumi ni, Allah suruh fikir, kalau aku buat lagu ni, apa yang aku dapat? Semata dunia. Maka kita biarkan, jangan terlampau sangat kita terikat. Kadar-kadar yang perlu. Nabi makan, tapi kadar-kadar Nabi berusaha cari makan, bekerja, tapi bukan sampai nak simpan harta benda menunjukkan kekayaan. Bukan begitu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, dunia ini bagaikan ladang Tuhan Rabbul Alamin. Sepatutnya dunia ini ladang kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Dan manusia sebagai tanamannya. Kita ni tanamannya. Sedang maut itu sebagai cangkulnya. Iyalah, kita nak korek ubi kayu, kena cari cangkul. Sampang 3 kan. Dan malakul maut itu sebagai penuainya, dan kubur sebagai lombongnya, dan kiamat sebagai lesungnya, dan syurga atau neraka tempat pemuasnya. Sebahagian dari syurga dan sebahagian neraka sain. Jadi kita ini di mana kedudukan kita? Muka bumi ini luas.
terpedaya manusia dengan bumi ni begitu hebat. Qarun akhirnya terpedaya dengan bumi dengan kehebatan. Zaman tu tak ada bank, sampai kena bawa unta kunci saja, akhirnya tenggelam dalam bumi ditelan. Ramai lagi orang-orang yang ketika dulu dia beriman kepada Allah, akhirnya mereka ini binasa. Seperti apa? Seperti seorang lelaki yang mana amal ibadah, tapi bila mana tertipu daya dengan harta benda atas hasutan isterinya, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena hati-hati. Di zaman orang yang pangkatnya wali di sisi Allah pun akhirnya tumpas, duduk mati dalam kekufuran. Kita tidak tahu dalam hal-hal kematian. Kalau kita boleh tahu hal-hal kematian, tabarakallah, tak apalah. Tapi kita tidak tahu. Bukan hal kematian, kejap lagi apa nak berlaku pun kita tak tahu. Kita berasa, aduh, lapar perut nak balik, habis ngaji, mayang sekejap lagi aku nak lari balik rumah, lapar. Kita pun dah berangan dah, rumah tadi masak kari kepala ikan ke apa-apa sajalah kan, ketam masak ketam masak 3 rasa lah. Oh, dia berasa dah nak lapar sangat tadi ni kan, tapi mengaji dulu. Pergi masuk kereta, start jalan-jalan tak sedap, tengok tayar pancit, aduh, hilang selera tu. Betul tak? Tadi dia kami selera ni, waktu nak semayang ni punya kami selera, tengok tayar pancit sampai rumah tak jadi aku nak makan dan letih kan. Ada macam itu. Ni pengalaman tersebut kan. Tadi kan main sungguh kita nak pergi makan, main tayar pancit ni dengan penat pula, aduh, macam-macam hal. Kalau kereta biasa tak apa, jenis kereta yang mahal-mahal ni, aduh kan. Macam-macam agam pula, nak bawa keluar dia punya tayar bawah tu, macam mana cerita. Itu pertama kali kalau tayar pecah, kita baru naik kereta, naik Innova, bawa pergi Kelantan, sampai ke KL pecah, cari tayar spare kat belah mana. Wah, cari tak jumpa, rupanya nak bawah tu. Okey, jumpa dah tayar, dah tak turun macam mana pula dah. Aduh ya Allah, hak tadi lapar pun. Ini keadaan-keadaan kita dunia. Kita duk berasa hebat, oh aku dah ada amal ibadah, aku semayang, aku main mengaji, aku sedekah, aku pergi haji, aku boleh masuk kubur selamat. Agak-agak ya kah? Hak tadi kita buangan nak makan nasi, nak jumpa anak bini, itu jadi macam ni, lupa habis. Ini kalau agak-agak macam mana keadaan kita. Ini Allah berikan yatafakkarun, fikir, berfikirlah kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Lumanu hakim, orang yang hebat. Setengah ulama menyatakan dia nabi, setengah ulama menyatakan dia waliullah. Apakah dia seorang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, hai anak, sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Ya, laut cukup dalam. Kita di PD ni tak mana dalam sangat. Sebab saya duduk turun laut, cuma depan sana dalam. Kalau sampai ke Jimah tu dalam 20, depan sikit 30. Depan lagi tu banyaklah sampai ada 100 kan. Kita 5 meter pun cukup, berdesing telinga-telinga, selai bulan berdarah. Ini laut yang begitu luas dalam. Kata Luqmanul Hakim mengumpamakan, hai anak, ya bunayya, sesungguhnya dunia ini lautan yang sangat dalam dan telah tenggelam di dalamnya kebanyakan manusia. Kita 5 meter, tak payah 5 meter, 2 meter cukup. Kalau kita pergi mengaji, pergi training scuba diving, kita akan turun 1 meter dulu. Allahu Akbar, tekanannya Tuhan Allah Tabarakallah, sakit telinga-telinga ni. Siapa yang duk main lah, saya cerita sebab saya duk scuba, kita tahu dah keadaan desing ni. Puas berhenti sekejap kan, nak sampai ke 5 meter bawah tu macam nak pecah kepala ni. Bayangkan dunia ini kalau kita duduk leka, agak-agak apa yang pecah tu badan kita tu dalam kubur esok tu. Muka nangkir menunggu setia. Dia orang yang ramai tenggelam. Nak ibaratkan siapa yang duduk dalam lautan ni, dia tenggelam, dia akan jadi tekanan yang hebat, pecah tubuh badan. Di sini maksudnya pecah amal ibadah kita yang kita berasa hebat. Sebab kita tenggelam dengan tipu daya dunia. Wa na'udzna min zalik.
Ni diibaratkan, ni kata hebat Luqmanul Hakim ini, dia boleh walaupun dia tak tidak fine ketika itu, tak ada macam moden zaman kita sekarang, tapi dia tahu apa yang cakap itu terus daripada Allah punya i'anah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kata-katanya itu sampai hari ini hingga termaktub, tertulis di dalam Quran. Ini kehebatan. So kita fikir dalam keadaan mana kita duduk sekarang ini. Dia kata, ya bunaya, wahai anakku, laut itu dalam. Dia kata, memang laut itu dalam, dan ramai orang tenggelam dengan dalam laut ini. Betul. Kita lemah dengan tipu daya dunia, pakaiannya, makanannya, pergaulannya, medsos, media sosialnya. Kita nak tahu kita ni lebih awal dulu tahu pada perkara-perkara lain. Ambil maklumat daripada Google, ambil maklumat daripada sumber-sumber yang kita tak jelas. Dapat maklumat kita kadang-kadang tak tahu, pokok pangkal kita terus sebarkan. Lemah kita dengan dunia kemodenan milenial sekarang ini. Akhirnya apa berlaku? Di padang mahsyar, belum sampai padang mahsyar, dalam kubur tak mampu kita nak menjawab soalan mungkar nakir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Dia nak bagi tahu inilah keadaan dunia. Tenggelam ramai manusia, memang ramai. Nabi sebut umatku ramai akhir zaman, tapi seperti buih di lautan, tak guna manfaat apa. Orang tak pergi cari buih itu, orang tak pergi tangkap ambil simpan buih, tak ada guna pakai apa-apa pun. Kerana itu jadikanlah perahu berterahmu dalam dunia ini takwa kepada Allah. Perahu kecil itulah kita duk menampung. Siapa yang biasa? Sebab saya duk mingan laut. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita ni, bila kita ngaji, orang tanya kata, ustaz ilmu ni macam mana? Kata ustaz pergi ni buat ni. Kata kamu, kita ngaji ilmu agama, kita pergi buat praktikal kehidupan seharian orang-orang yang ada nelayan, dan kita sabitkan dengan ilmu, kita akan faham. Di sini Luqmanul Hakim bagi tahu dah kita, laut tu dalam sungguh. Kalau saya naik bot bawa 19 kaki 30 kuda, pergi sampai tengah, kalau kena pukul ribut daripada darat, Allahu Akbar, tabarakallah, mengucap panjang. Astaghfirullahalazim. Nak lawan arus tu macam mana? Gini ombak dia, ombak lebih besar lagi daripada bot. Minggu lepas saya kena bawa semua ustaz dengan imam, semuanya mengucap asyhadu la ilaha illallah. Tu tahu ustaz dan tu imam tu. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Saya nak puas, dia kata nak. Bila kita baca ni Allah Akbar. Itulah dunia yang kita kena duk kepung nak selamatkan diri kita. Payah tak? Payah. Kau pergi, saya pergi masjid tak kena ustaz, tak apa. Ada hari kita senang, betul tak? Ibadah apa semua. Ada hari kita akan susah. Dunia. Kadang-kadang kita dalam keadaan Allah berikan kesenangan, kadang-kadang Allah Ta'ala berikan ujian. Tetapi ingat, ujiannya itu berpanjangan. Duduk atas bot itu, kadang-kadang tak ada lauk kan? Duduk atas mancing tak dapat ikan, Allahu Akbar, penat duduk. Tapi itulah kita punya bahtera. Dunia itulah dia. Gelombang ke, taufan ke, tibliung ke, akar pokok benih daripada taufan kan, kena duduk situlah, tak boleh potong-potong sawah lah. Terpaksa kita berpaut daripada apa dia, tiang-tiang lah, tiang bot tadi itu. Nak buat macam mana? Itulah kita punya keadaan. Dunia ini penuh pancaroba dengan tipu daya. Kita duduk atas bahtera yang kecil tadi itu saja. Allah berikan kita peringatan seperti dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ini kehidupan kita, kita kena berhati-hati. Kata pujangga, orang cerdik pandai, inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitan nazaru fiha falamma alimu innaha laysat lihayyin wa tana ja'luha lujjatan wa takhuzu salihal a'mali fiha sufun. Sungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdas, cendekiawan, telah menceraikan dunia. Ramai kita hari ini yang cendekiawan, cerdik, tapi sayang dia cerai kan? Dia menceraikan, bukan sayang, dia menceraikan dunia. Dia tak terikat dengan dunia kan? Dan takut dengan fitnahnya.
Ini orang yang cerdik pandai, yang bijak cerdik pandai agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tinggalkan, dia ceraikan dunia, dia takut fitnah. Ibu ayah dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Alimi hari apa? Hari Rabu tipu daya apa? Kitab dia buat. Sakaratul Maut. Kena ada. Hari ni ngaji hari ni, hari Rabu dengar dia pula. Sakaratul Maut. Sabit. Hari ni. Tipu daya fitnah dunia ni, Allahu akbar. Kita pun tak boleh nak lawan. Bukti derah, bukti paling depan adalah anak-anak kita dalam rumah, cucu-cucu. Itu paling dia, ahli keluarga kita. Perhati bagaimana tipu daya yang diberikan. Berbeza dengan kita dahulu. Hormatnya pada mak ayah sama tak macam dahulu. Hormatnya pada orang tua keliling jiran-jiran sama tak macam dulu. Kita jiran sebelah kenal. Hormat kita macam kita hormat mak dan ayah kita. Hari ini mak ayah dia mungkin dia hormat, tapi mak ayah orang lain kita boleh tanya diri kita sendiri. Inilah fitnah. Ujian kepada kita. Fitnah di sini maksudnya ujian. Fitnah ni ada 7-8 makna yang diberikan diuraikan ulama. Dan fitnah yang kita hadapi sekarang ini adalah ujian-ujian menguji keimanan kita, menguji keimanan anak-anak kita, menguji keimanan cucu-cucu kita dan keturunan kita hingga ke bawah. Ini yang kita kena perhati, kena lihat. Jadi ada orang yang cerdik, dia pandai dalam agama, maka dia tinggalkan dunia. Kenapa? Dia tahu tipu daya dunia ni begitu dahsyat. Mereka memperhatikan benar-benar segala akibatnya. Orang lama dia tengok, orang tua-tua dia tengok apa akibat yang akan berlaku, apa yang akan binasanya pada anak-anak dia akan tahu kan. Dan ketika telah mengerti bahawa dunia ini bukan tempat hidup yang abadi, maka mereka menjadikan dunia ini bagaikan samudra dan menggunakan amal soleh sebagai bahteranya. Samudra, Allahu akbar. Duduk tengah laut kalau kena samudra yang kuat, kita ni fikir Allah, nyawa ni kata aku serah ya. Biasa macam tu. Saya duduk tengah-tengah laut, kena pukul ribut. Dia kata, ya Allah, kalau mati kat sini cepatlah aku mengucap dulu, ya Allah. Kita tak boleh nak buat apa dah, tak tahu pokok pangkal dah ni. Duduk atas bot besar, ombak lagi besar. Bot satu, bot dua. Tadi kita nampak pedang ni, hak ni boleh melambai sini, hak ni boleh melambai sini. Mai malam, hak ni hilang, hak ni hilang. Ombak tinggi, dia di gunung kat tengah. Tuan-tuan biasa kena macam tu. Allahu akbar. Ini samudra yang begitu dahsyat. Kena ribut, kena pukul, habis kena buang barang. Saya duk teringat macam mana Nabi Allah Yunus dah buang barang dah atas bot dia, bahtera dah buang barang dah sebab kena pukul ribut. Kena buang barang habis, kena ringankan bot tu supaya tidak diberat takut tenggelam. Dan biasa kami macam tu juga, kena buang habis. Allah Akbar. Cuma tak buang orang kan. Memang takut habis semua barang-barang makan, air kena buang, tak boleh tunggu lama. Dengan sosok kena potong buang. Kalau tidak kita tenggelam. Rupanya lagu ni. Tapi tak sama macam Nabi Yunus. Yang kita sama, Nabi Yunus subhanallah, dia Nabi Rasul. Ujiannya itu hanya Allah yang Maha tahu, lebih hebat daripada kita. Tapi nak katakan perasaan itu begitu rupanya Allah. Buang habis kita, tak boleh tunggu. Mana benda yang ni kita kena buang, tak boleh tunggu dah kata. Sekali lagi kita mahal tak mahal, kena buang. Penting tak penting, air tadi tu penting untuk minum tu, tak boleh, kena buang juga. Nyawa lebih penting. Ini keadaan yang berlaku. Dunia begitulah. Dalam keadaan kita ombak yang begitu kuat, bahtera ibadah ini yang kita kena perkemahkan dan kuat. Sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah kita ni ahli maksiat macam mana sekalipun, jangan tinggal Allah, kerana Allah tak pernah tinggalkan kita dan Allah sentiasa ampunkan kita. Maksud ahli maksiat ni bukan kita suruh jadi ahli maksiat, tidak. Maknanya kita ni tak lari daripada dosa. Macam-macam jenis dosa yang kita lakukan seharian. Ada orang pula kata, sabit, jangan kita solat taubat kalau kita tak ada dosa hari ni. Dia tahu pula dia tak ada dosa hari tu. Kalau kita solat taubat hari tu kita tak ada dosa, sia-sia solat taubat kita. Allahu akbar. Dan ni tak tahu main mengaji mana.
Selalunya banyak buat macam ni orang perempuan. Allah Akbar, hati-hati orang perempuan. Ni fitnah yang Nabi sebut di akhir zaman orang perempuan. Habis semua orang ikut. Oh, tak perlu solat taubat sebab hari ni kita rasa tak buat dosa apa. Dia duk fikir logik zahir yang dia tak buat dosa. Hari ni aku duduk rumah saja, FB pun aku tak tengok buat benda jahat apa semua. Oh, tak ada dosa hari ni, jadi kita tak perlu solat taubat, tak istighfar. Ada macam itu. Padahal Nabi suruh kita bertaubat dengan Allah SWT sebanyak 70 kali hingga ke 100 kali sehari semalam. Sebab kita ni bukan maksum. Nabi pun bertaubat kepada Allah SWT mohon ampun. Nabi pun ibadah hingga bengkak kaki. Kita ni agak-agak dosa apa yang tak ada. Balik kerja lagi keluar pada masjid ni, confirm kau tak ada dosa. Kalau confirm tak ada dosa, tak apa, tak payah bangun qiyamul lail, tak payah istighfar pada Allah. Tapi mana ada, belum keluar lagi pun dah tentu dah. Jadi Allah suruh kita, Nabi suruh kita bertaubat. Kita dalam bahtera dengan samudra, keliling kita penuh dengan fitnah dan dosa. Kita hanya tempat yang kecil saja. Kalau karam habis, wa na'udzubillah min zalik. Yang ni yang kita duduk pelan-pelan. Al-imanu yazid wa yanqus. Kejap-kejap naik, kejap-kejap turun. Tak apa, naik turun. Takut-takut turun, bam, pecah terus. Yang tu yang kita tak nak. Wa na'udzubillah min zalik. Ni kehidupan kita dalam atas muka bumi. Maka amal soleh itulah yang menjadi barang dagangan. Ni dagangan kita dengan Allah nanti adalah barang amal soleh kita. Tapi tak boleh nak lawan dengan rahmat masuk syurga. Bawalah sebanyak mana dagangan kita depan Allah nanti di akhirat, belum boleh lagi cukup untuk kita masuk syurga Allah. Kita beramal ibadah sejak dah balik lagi, sampai mati umur 80 tahun. Balik umur 12 tahun, 80 tahun. Lebih kurang berapa? 70, 62 tahun. Ibadah belum lagi cukup untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dagangan yang kita bawa. Tapi Allah berikan satu tiket khas, sebab dagangan yang kita bawa itu satu benda yang Allah suka, namanya takwa dan ikhlas. Sebab tu bila kita bawa satu sumber yang kecil, dagangan kita hanya air minuman yang kecil, tetapi dengan nilai takwa dan ikhlas pada Allah, Allah kata apa? Sebab engkau ni mai pada aku dengan dagangan yang ikhlas, nilainya aku bagi ni tiket rahmat, pilah masuk syurga. Jadi kita ni bawa nilai dagangan tak tahu berapa banyak. Ada yang duk berasa, oh banyak dah dagangan aku ni, sedekah banyak dah. Ada kisah yang kita ulang balik, dan nak tutup ni kisah lah. Seorang pemuda yang kita sebut, ulang sebagai peringatan bersama, ambil ibrah dia, ahli puasa. Kan itu cerita dah, ingat sekali dah kita cerita. Dia puasa 20 tahun puasa, hari-hari non-stop, 20 tahun. Memang terkenal, dan dia orang yang puasanya ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang ikhlas, orang yang bertakwa, puasa tak pernah berhenti selama 20 tahun. Kita Ramadan pun kadang-kadang gastrik juga. Ni 20 tahun. Akhirnya datang seorang pemuda, dapat tahu dia ni ahli ibadah dalam buat puasa hebat. Kita jangan sama. Ada orang ibadah bagian zikir, dia memang kuat zikir. Ada orang rajin solat sunat, dia solat sunat. Ada rajin puasa. Yang kita kata, ikut macam aku lah, aku ni rajin zikir. Jangan macam itu, kita tak tahu dia ni rajin apa, kutip sampah tepi jalan. Yang baru ni meninggal kan, orang gila seorang tu. Bukan gila lah, Allah berikan dia. Bahasa kita ni kata orang gila, orang tak cukup akal, meninggal. Nama apa? Nama besar-besar, Allahu Akbar. Allah angkat dia, nilai kemuliaan satu Malaysia kena. Kita ni tak gila lah, waras, boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Safrul kan nama dia, bin Ibrahim. Tak nama apa lah, buka nanti. Baru meninggal.
Benar besar-besar pakaiannya lah pakaian biasa. Memang kita kata orang yang gila lah, kita panggil gila lah, belum bahasa mudahnya tak kuatkan. Tapi dia tak pernah kacau orang, dia tak pernah ganggu orang. Subhanallah, matinya Allah muliakan dia. Semua rindukan dia, susuk tubuhnya. Senang hidup dia, tak kerja. Orang kenal dia, pergi kedai ni makan, dia suka makan nasi biryani. Orang bagi makan nasi biryani. Kalau dia datang, dia duduk menu, orang tahu dah dia ni lapar tak makan apa. Dia tak minta saya lapar tak. Orang pun tahu dia lapar kan, dia bagi. Orang kenal dia. Ini Allah angkat kemuliaan. Tu tara orang yang tak akal tak waras. Kita akan waras patutnya lebih lagi ya. Dia 20 tahun ibadah puasa non-stop. Datang seorang pemuda tahu, dia kata, "Syekh, saya nak tinggal dengan Syekh, nak belajar puasa macam mana Syekh buat sampai tak pernah." Kata, "Tak ada masalah, doa sekali." "Boleh tak saya tinggal dengan Syekh tidur sekali?" "Boleh, tak ada masalah, tidur." Bila tak satu tempat tidak, dia pun puasa ikut sama. Esok hari ni mula puasa, hari pertama puasa, hari pertama saja baru nak start puasa sunat lah. Hak Syekh tadi 20 tahun lah. Bila hari pertama puasa sampai ke dekat tadi subuh sampai pukul 10, bukan jalan kita nak bagi gambaran. Pukul 10 dia kata, "Allah, laparnya Syekh puasa." Syekh tu diam, buat tak tahu. Kan buat tak tahu, malah mungkin dia bagi nasihat ke apa. Tu sekejap sampai tengah hari, "Allah Syekh, lapar lah, tu payahnya puasa." Tu je ayat dia. Lapar payah puasa, lapar payah puasa. Pergi ke petang sikit lepas zuhur, "Oh lapar Syekh, tu payahnya puasa." Tu lah. Sampai ke petang kata, "Allah Syekh, tak tahan dia, lapar apa semua ni." Syekh ni agaknya dia ya kita ada mari banyak-banyak kali rimah agak ni. Geram kata, "Ha ni kuduk datang lapar puasa. Aku ni 20 tahun puasa tak mungut macam hang." Tu je ayat dia keluar. 20 tahun aku puasa tak mungut macam hang. Rupa-rupanya hak datang tadi tu rupanya syaitan yang menyerupai seorang pemuda yang nak jadikan supaya Syekh ni hilang ikhlas dia. Dia tak pernah cakap dengan orang pun. Tapi syaitan ni punya cara sampai dengan orang macam ni. "Aku 20 tahun puasa tak pernah mungut ni. Hang ni baru sehari." Nampak? Dia dah ada sifat takabur. Mula nak cakap riak. Allah terus tarik amalan 20 tahun kosong kerana tiada keikhlasan. Inilah gelombang fitnah dunia yang kita duduk sekarang ni. Masing-masing ada bahtera kapal masing-masing sampai masing-masing. Jaga sungguh-sungguh. Bantu kalau kawan kita nyari kapal tu nampak bocor, kita pergi bantu tolong tanpa. Jangan kita biarkan dia. Jangan kita berasa diri kita kena tolong orang lain sama. Itu namanya umat Islam. Itu namanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita hayat yang masih ada. Kita tak tahu, mungkin saya mati dulu, mungkin tuan-tuan pergi dulu, kita tak tahu. Dia tak kira siapa. Waktu bila pun Allah tak kira siapa-siapa. Kadang baru semalam kita bersembang, hari ni dah meninggal. Itu. Baru semalam kita pergi nuri kahwin dia, tengok-tengok dah tak ada. Ini Allah, siapa pun tak boleh nak jangka keadaan yang berlaku. Jaga sungguh bahtera ibadah kita ini agar kita tidak, walaupun gelombang kuat macam mana sekalipun, kita kena rajin, pandai kawal kita punya enjin kita itu agar tak terbalik. Jangan kita nampak kita punya lorong masuk rumah ataupun jeti kita belah sana, ombak mai belah sini, kita pun hala gitu juga tenggelam. Kadang-kadang dia ada sikit kena elak, kena pandai, kena bawa, tak boleh laju sangat. Laju macam mana? Ibadah tak henti-henti, takut-takut nanti tak ada nak break, langsung rosak. Jadi kena ada kadang-kadang kena slow, ada pelan, ada waktunya. Atas izin Allah, dan jangan kita tinggal pun apa barang sekali dengan mengingati Allah. Buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kita berdoa, doakan saya dan kami semua, dan kita sama-sama doa antara jemaah yang lain. Wallahu a'lam.
sekadar itu yang kita bicarakan ataupun kita muzakarah pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri dengan izin Allah jua semuanya. Kalau tersilap, terkasar bahasa, mohon maaf, membetulkan. Ada ilmu yang salah, terkhilaf, membetulkan, memperbaiki dan tinggalkan. InsyaAllah halakan makan minum. Wabillahi jazakumullah khairun jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.